Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, anak-anak pelajar, hari ini satu lagi perkongsian daripada Cikgu berkaitan dengan bab yang ketiga untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama ini. Ya, kita masih dalam bab pemasaran. Untuk kali ini Cikgu akan menerangkan ataupun membincangkan berkaitan dengan subtopik yang pertama dalam bab yang ketiga ini, iaitu pendekatan pemasaran. Untuk kali ini, ya, apa yang akan Cikgu bincangkan adalah berkaitan dengan anak topik yang terdapat di bawah pendekatan pemasaran, iaitu berkaitan dengan pendekatan strategik. Tapi untuk kali ini, apa yang akan Cikgu terangkan adalah berkaitan dengan proses perancangan strategik sahaja. Jadi untuk mengetahui ya, apakah proses yang terlibat dalam perancangan strategik, kita jumpa selepas ini. Okey, anak pelajar, ya, perkongsian Cikgu pada kali ini adalah berkaitan kepada proses perancangan strategik. Okey, sebelum itu ya, kita lihat dahulu ya overview untuk keseluruhan tajuk pemasaran ini. Okey, untuk tajuk pemasaran ini ya, kita ada 5 subtopik utamalah ya. Satu berkaitan dengan pendekatan pemasaran, yang kedua berkaitan dengan gelagat pengguna, yang ketiga berkaitan dengan penyelidikan pemasaran, okey, yang keempat berkaitan dengan segmentasi pasaran, dan yang terakhir berkaitan dengan campuran pemasaran. Okey, kalau anak-anak pelajar lihat ya, untuk subtopik yang pertama, pendekatan pemasaran, ada 3 bahagian penting yang terdapat di dalam ya subtopik yang pertama ini. Okay, yang pertama berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Yang kedua berkaitan dengan proses pemasaran, dan yang ketiga berkaitan dengan pendekatan strategik. Okay, untuk yang pertama dan kedua ini Cikgu telah pun terangkan di video-video sebelum ini, dan untuk kali ini Cikgu akan memfokuskan kepada pendekatan strategik. Okey. Okay, ini untuk subtopik pertama. Seperti yang Cikgu telah cakap tadi, ada 3 anak topik penting yang perlu anak-anak pelajar kuasai. Satu berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Okay, yang kedua berkaitan dengan proses pemasaran. Dan yang ketiga berkaitan dengan pendekatan strategik. Okey, sebelum itu ya, kita lihat dahulu objektif ya pembelajaran kita pada kali ini. Jadi harap di akhir sesi nanti para pelajar dapat ya membincangkan berkaitan dengan pendekatan strategik dan dapat menentukan strategi serta objektif pemasaran yang boleh digunakan dalam pendekatan strategik. Okey anak-anak pelajar, kita lihat dahulu ya apa yang dimaksudkan dengan pendekatan strategik. Kalau anak-anak pelajar lihat di sini, pendekatan strategik adalah satu pendekatan yang membentuk strategi pemasaran. Okey, membentuk strategi pemasaran yang berterusan berdasarkan kepada keupayaan organisasi untuk merebut peluang pemasaran dalam menguasai pasaran. Jadi apa yang Cikgu boleh simpulkan di sini adalah ya, pendekatan strategik ini adalah satu pendekatan di mana organisasi membentuk strategi pemasaran. Ya, membentuk strategi pemasaran secara berterusan mengikut keupayaan organisasi itu sendiri supaya ya organisasi ini dapat merebut peluang dalam pemasaran untuk menguasai pasaran. Jadi pendekatan strategik itu adalah satu pendekatan yang mana kita merangka strategi lah ya. Kita merangka strategi pemasaran supaya akhirnya kita boleh menguasai pasaran tersebut. Okey. Jadi di sini ya terdapat beberapa langkah yang terlibat dalam proses perancangan strategik. Okey. Sebelum itu, untuk proses perancangan strategik ini ya, proses perancangan strategik ini maksudnya ialah ya, kita lihat di sini merupakan proses pengurusan ya untuk mewujudkan dan memantau kesesuaian objektif organisasi serta sumber-sumber dalam mendapat peluang pasaran yang melibatkan tempo masa panjang.
Okey, ini berkaitan dengan proses perancangan strategik. Yang mana proses perancangan strategik ini adalah proses pihak organisasi mengurus serta mewujudkan dan memantau kesesuaian objektif yang telah ditetapkan serta sumber-sumbernya untuk mendapat peluang dalam pasaran. Dan bersifat jangka masa panjang. Okey, terdapat beberapa langkah yang terlibat dalam proses perancangan strategik. Okey, langkah yang pertama adalah mengenal pasti misi organisasi. Okey, langkah kedua menentukan matlamat organisasi. Yang ketiga, mereka bentuk portfolio perniagaan dan yang keempat membentuk strategi pemasaran serta strategi fungsi yang lain. Jadi, dalam proses perancangan strategik terdapat 4 langkah yang terlibat. Okey, kita lihat satu persatu setiap langkah ini. Okey, langkah pertama tadi adalah mengenal pasti misi organisasi. Okey, yang mana di sini misi dia merujuk kepada pernyataan berkaitan tujuan penubuhan organisasi. Okey, apa tujuan penubuhan organisasi tersebut? Kenapa organisasi itu ditubuhkan? Misi juga merujuk kepada hala tuju yang ingin dicapai dari segi jenis perniagaan dan jenis pelanggan yang terlibat dalam proses pemasaran. Sebab itu kalau kita simpulkan misi di sini adalah penyataan tentang tujuan organisasi diwujudkan. Okey, kamu dirikan organisasi, kamu bangunkan organisasi. Organisasi itu untuk apa? Ataupun kamu bangunkan perniagaan kamu itu untuk apa? Tujuannya Okey, dan yang mana di sini pihak organisasi pada perancangan strategik proses perancangan strategik pihak organisasi perlu menentukan apakah misi dan hala tuju organisasi tersebut. Okey, langkah yang kedua dalam perancangan strategik adalah menentukan matlamat organisasi. Matlamat organisasi yang merujuk kepada objektif yang hendak dicapai melalui aktiviti pemasaran. Yang mana objektif ini akan ditentukan berdasarkan kepada misi yang telah ditetapkan sebelum ini. Jadi, langkah kedua dalam proses perancangan strategik yang anak pelajar adalah organisasi kena tentukan apakah matlamat yang ingin dicapai, apakah objektif yang ingin dicapai dalam aktiviti pemasaran. Tapi objektif ini ataupun matlamat ini dia kena selaras ataupun berdasarkan kepada misi yang telah ditetapkan sebelum inilah. Okey, langkah yang ketiga pula adalah mereka bentuk portfolio perniagaan. Okey, portfolio perniagaan di sini merujuk kepada unit perniagaan ataupun unit produk yang berbeza daripada perniagaan ataupun produk utama. Ataupun kata nama lainnya, portfolio perniagaan ini merujuk kepada jenis keluaran. Jenis keluaran yang ditawarkan oleh organisasi. Okey, yang mana di sini portfolio ini dia meliputi pelbagai jenis perniagaan yang dapat menembusi pasaran. Jadi, apa yang dilakukan oleh pihak organisasi pada peringkat ataupun langkah ketiga ini, organisasi kenal pasti apakah portfolio perniagaan, apakah unit perniagaan ataupun keluaran yang boleh dibangunkan untuk menembusi pasaran. Okey, dan langkah yang terakhir ialah membentuk strategi pemasaran dan strategi fungsi lain. Okey, pada peringkat ini, strategi pemasaran akan diambil untuk mencapai objektif pemasaran berdasarkan reka bentuk portfolio perniagaan, misi serta matlamat organisasi yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey, untuk strategi pemasaran ini dia terdapat beberapa strategi. Ada strategi membina, strategi mengekal, strategi menuai dan strategi meluput. Ini antara strategi-strategi yang boleh diambil oleh pihak organisasi dalam membantu untuk membentuk strategi pemasaran dan strategi fungsi lain. Okey, strategi membina ini adalah usaha pihak organisasi untuk mengukuhkan ataupun membina
perniagaan ataupun keluaran itu di pasaran. Kemudian mengekal adalah usaha organisasi untuk mengekalkan usaha untuk supaya perniagaan ataupun keluaran itu terus berada kekal di pasaran. Okey, strategi menuai pula adalah strategi di mana pihak organisasi mendapatkan semua keuntungan daripada aktiviti perniagaan ataupun keluaran yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan strategi melupus pula merujuk kepada strategi ataupun tindakan organisasi untuk mengeluarkan ataupun menghentikan aktiviti perniagaan ataupun keluaran yang tidak dapat menjana keuntungan kepada organisasi. Okey, jadi anak-anak pelajar, ini berkaitan dengan 4 proses yang terlibat dalam perancangan strategi. Okey, yang mana pihak organisasi perlu menentukan dahulu apakah misi organisasi, tujuan penubuhan organisasi. Setelah tahu apa tujuan penubuhan organisasi ataupun misi organisasi, barulah organisasi beralih kepada penetapan matlamat. Apa matlamat yang hendak dicapai, tapi berdasarkan kepada misi yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey, kemudian langkah yang ketiga dalam perancangan strategik adalah mereka bentuk portfolio perniagaan. Okey, dan portfolio perniagaan ini harus berdasarkan ataupun berlandaskan kepada misi dan objektif yang telah ditetapkan pada peringkat awal. Okey, dan langkah yang terakhir adalah berkaitan dengan membentuk strategi, strategi pemasaran dan strategi fungsi-fungsi lain berdasarkan kepada misi, matlamat dan reka bentuk portfolio perniagaan yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey, jadi anak-anak pelajar, setakat ini sahaja perkongsian cikgu berkaitan dengan proses perancangan strategik. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan sekiranya bermanfaat, bolehlah sharekan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Okey, teruslah menonton video cikgu dan pergilah teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.